Bayangkan bersolat, tapi pada bila-bila masa bom boleh dibaling. Bayangkan telinga hampir pekak dek bunyi bedilan senjata yang tidak pernah berhenti. Bayangkan peluru berpandu melayang di atas kepala, hanya menunggu masa untuk jatuh memusnahkan segalanya. Bayangkan juga di sana kematian menjadi perkara biasa, tetapi keselamatan pula sesuatu yang pelik yang sangat mahal harganya. Inilah realiti yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan-barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Arisa binti Abdul Razak dari Sekolah Kebangsaan Macam Bubuk 2. Novel penentang penjajah karya Ain Maisarah terbitan Blink Book yang mempunyai 123 muka surat mengisahkan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Fana. Pada awalnya, Fana tidak memahami pengorbanan ibu bapanya yang sering menyumbang wang kepada rakyat Palestin. Malah, Fana berasa sangat cemburu kerana keinginannya untuk memiliki gadget terkini tidak diendahkan berbanding dengan sumbangan ke atas rakyat Palestin. Disebabkan ibu bapanya yang bertekad menyertai misi bantuan kemanusiaan ke Palestin, Fana dilanda trauma dan ketakutan yang mendalam. Dia masih dihantui kehilangan jirannya yang terkorban di bumi Palestin. Dengan hati yang penuh kerisauan, Fana terpaksa mengikut ibu bapanya yang merupakan doktor ke Palestin. Di situlah bermulanya perjalanan yang bakal mengubah cara pandangannya tentang pengorbanan kemanusiaan dan erti sebenar sebuah perjuangan. Setibanya di sana, Fana berpeluang menunaikan solat di Masjidil Aqsa. Ketika dia bersujud kepada Allah, kelihatan tentera-tentera berkeliaran dengan senjata di sekeliling masjid. Saat itu, Fana merasakan seolah-olah nyawanya berada di hujung tanduk. Namun, rakyat Palestin tetap bersujud dengan penuh keimanan. Ketika itulah Fana tersedar. Di Malaysia, kita bebas pergi ke masjid. Kita bersolat dengan tenang. Kita hidup dalam keamanan. Lalu, terlintas di fikirannya satu persoalan. Maka, nikmat Tuhan yang manakah kita mahu dustakan? Di hadapan mata Fana terbentang sebuah sekolah. Namun, sekolah itu sangat berbeza dengan sekolah yang kita lihat di Malaysia. Sebahagian bangunannya telah rebah menyembah bumi akibat bedilan bom. Namun, yang lebih menyentuh hati, sekolah itu masih berfungsi seperti biasa. Anak-anak Palestin tetap datang belajar, duduk di celah runtuhan bangunan, membuka buku dengan penuh harapan. Saat itu Fana tersentak. Rakan-rakan yang saya hormati, novel ini mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, penulis berjaya menggambarkan penderitaan rakyat Palestin dengan sangat jelas sehingga pembaca dapat merasai sendiri kesedihan dan ketabahan mereka. Selain itu, novel ini juga syarat dengan nilai murni seperti kasih sayang, keprihatinan, keberanian serta semangat menuntut ilmu. Bahasanya pula mudah difahami, menjadikan novel ini sangat sesuai dibaca oleh golongan remaja. Namun begitu, novel ini mempunyai sedikit kelemahan. Sesetengah bahagian cerita rasa agak ringkas dan pembaca mungkin ingin mengetahui dengan lebih mendalam pengalaman Fana sepanjang berada di Palestin.
Walau bagaimanapun, kelemahan kecil ini tidak menjejaskan mesej besar yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, novel penentang penjajah bukan sekadar sebuah cerita. Ia adalah peringatan kepada kita semua supaya menghargai keamanan, mensyukuri nikmat pendidikan dan sentiasa mengambil peduli tentang penderitaan saudara-saudara kita di tempat lain. Kerana kadangkala kita hanya benar-benar memahami nilai keamanan apabila kita melihat sendiri betapa mahalnya harga sebuah keamanan. Sekian, terima kasih.